وآله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم يا عليم، أنا عبدك الجاهل وأنت الرب العليم، فعلمنا من علمك يا عليم. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، Ikhwatal Iman, barisan Satizah Imam-Imam Masjid Negeri Jatan Kuasa, datuk-datuk sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah terdapat sama-sama beriktikaf melaksanakan solat fardu maghrib berjemaah dalam rangka untuk kita menyambung bacaan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam lil Hafiz Amirul Mukminin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardah. Bulan lepas tuan-tuan kita telah membaca beberapa hadis yang berkait tentang ahkamul masajid, adab-adab yang perlu kita sempurnakan ketika berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dah diniatkan, telah diwakafkan, telah dijadikan masjid, telah diisytiharkan oleh pihak sahibus samahah Datuk Mufti, maka kita tertakluk dengan hukum mahkam masjid yang tidak boleh kita langgar, yang tidak boleh kita lakukan sewenang-wenangnya macam tempat lainnya. Dan kita dah baca hadis yang pertama dahulu, hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang menganjurkan buat masjid banyak-banyak, tapi masjid itu perlu diurus, perlu dibersihkan, perlu ditakmirkan, diimarahkan, kan? Dan antara imam Syekh Prof Wahbah Az-Zuhaili, dia pecahkan, dia kategorikan kepada imarah hissiyah, iaitu yang nampak lampu, kipas, aircon, kapet, susun atur yang kemas, menarik. Ini satu perkara. Tetapi lebih penting lagi tuan-tuan dari sudut pengimarahan maknawi, iaitu programnya, pengajiannya, solat berjemaahnya. Ini dua pecahan ataupun kategori pengimarahan. Dan kita baca juga tuan-tuan masjid-masjid yang ada kubur. Ya, ini telah kita huraikan pada pengajian yang lepas, dan termasuk hadis yang ke berapa kita baca? 3 dah sudah. 3 dah, masuk 4 lah hari ni. Termasuk tuan-tuan dalam hadis yang ketiga dulu tu ada tawanan perang. Seorang yang ditawan, yang diikat di tiang masjid, kan? Dan kalau tuan-tuan masih ingat, lelaki tersebut orang kafir, ya, dan beliau itu ialah yang dinamakan sebagai, tuan-tuan, nama dia Thumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal ni kita dah baca dulu hadis dia tentang orang kafir masuk Islam, apakah dia wajib mandi ataupun tidak. Dalam bab mandi dulu, babul ghusl, kita dah bincang tentang kisah Thumamah bin Utsal radhiyallahu an, yang merupakan tuan-tuan, ya, dia ni merupakan orang pertama yang melakukan umrah dan orang pertama yang bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Thumamah bin Utsal, bukan nama khulafa ar-rasyidin yang 4, bukan sahabat yang membesar dengan Nabi, tapi orang asing, orang kafir yang muallaf inilah
yang mula-mula melantunkan talbiyah secara jahar, secara nyata di dataran Kaabah Al-Musharrafah. Okey tuan-tuan. Jadi di situ kalau kita ingat hadis yang ketiga tu, dia nak cerita bahawa ya boleh ikat tawanan musuh dalam masjid. Tapi kalau sekarang tak semonggah lah, penjara dah ada kena buat apa kan. Jadi masjid bukan nak ikat orang, masjid nak ikat hati orang, bukan nak ikat badan orang. Jadi pesalah itu kita dah ada pihak berkuasa dah ada tempat-tempat yang lebih sesuai, maka di situlah tempat mereka. Cuma dari sudut hukum berlaku, maka boleh diletak tahanan itu dalam masjid tuan-tuan. Adapun hadis yang keempat, qala radhiyallahu wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu anhu marra bi Hasan yanshudu fil masjid falahadha ilayhi faqala qad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairum minka. Tuan-tuan, hadis terjemahan dia ya, kata Sayyidina Abu Hurairah cerita tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tuan-tuan ketika menjadi khalifah, okey, dia dalam masjid Nabi, dia lalu dekat satu sudut ni saya baru baca bawah tadi, Masjid Nabawi terjemahkan ruwaq tu dia terjemah apa tadi, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan perasan cermin kita yang belah sanun ada perpustakaan, ada info luar, yang belah kiri sekali apa? Galeri masjid ditulis. Galeri itu kan? Diterjemahkan ruwaq itu galeri. Tapi kalau di Azhar, ruwaq itu kita kata zawiyah, sudut maghribah. Kalau Syekh Saleh punya sudut mengajar ruwaq maghribi. Ruwaq ini sudut halaqah, kumpulan bulatan. Tak apalah tuan-tuan. Okey, baik. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika dia masuk masjid tuan-tuan, dia nampak member dia lah, sama senior masuk Islam, orang penting dalam Islam, yang namanya iaitu Hasan. Siapa Hasan tuan-tuan? Hasan bin Thabit ini tuan-tuan bangsa Ansar, Al-Ansari, merupakan salah seorang penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa tuan-tuan yang top tiga top utama penyair Nabi? Tiga tu Hasan bin Thabit. Kalau nak bagi nama cucu Hasan, letak sabdu dengan alif. Ha sin sabdu alif nun, Hasan. Kalau nak nama cucu Nabi Hasan je, tak ada sabdu, tak ada alif, boleh. Kalau nak jadi penyair, letakkan Hasan, ada sabdu, ada alif. Tapi kalau nak jadi cucu Nabi, Hasan sahaja. Itu dua-dua betul. Tuan-tuan taib. Jadi Hasan bin Thabit ini tuan-tuan, saya katakan tadi salah seorang penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Abdullah bin Rawahah. Yang ketiga tuan-tuan, yang kalau ingat tolong saya tak terlintih sekarang ni. Kalau ingat yang ketiga siapa penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti boleh share lah tuan-tuan. Itu yang tiga penyair utama Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Ketika mana Sayyidina Umar masuk masjid, tengok Sayyidina Hasan apa buat tuan-tuan? Dia seorang yang sedang bersyair dalam masjid, baca qasidah kan, baca qasidah kan, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, qasidah ketuhanan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Okey, maka Sayyidina Umar pun tuan, dia memerhatikan. Kalau ikut syarah, saya pun dapat lagi kitab tuan-tuan, 4 jilid lagi ni. Ini kitab As-Sayyid Al-Imam Alawi bin Abbas Al-Maliki, ayahanda kepada Prof. Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama Tanah Haram, salah seorang tenaga Masjidil Haram tuan-tuan. Ini saya baru dapat minggu lepas. Ibanatul Ahkam juga mensyarahkan kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah banyak syarahnya tuan. Dikatakan lahadha di situ makna pandang selek, terjemah saya lah, joling-joling. Apalah Hasan ni, masjid orang baca Quran, beratib, majlis ilmu, kau bantai qasidah. Sayyidina Umar tak puas hati dengan Sayyidina Hasan bin Thabit tuan-tuan. Okey, maka kata Sayyidina Hasan, macam itulah gaya apa pandang-pandang selek pula. Sesungguhnya aku bersyair di dalamnya. Dalam mana tuan-tuan? Masjid Nabawi kan, Masjid Nabawi boleh, Masjid Nabawi boleh lah maknanya kan.
Aku dulu masa zaman Nabi, aku qasidah, aku bersyair. Orang yang aku syair itu lebih mulia daripada kau, wahai Umar radhiyallahu an. Sayyidina Hasan tak setuju dengan teguran itu. Ya, Sayyidina Hasan kata tak ada masalah pun qasidah dalam masjid, sebab dulu zaman Nabi memang kita kata-kata ni pensyair Nabi, antaranya Sayyidina Hasan bin Thabit, sehingga tuan-tuan didoakan la faddafuk. Sayyidina Hasan umur dia 120 tahun meninggal. Hasan bin Thabit meninggal umur 120 tahun, mulut cantik, gigi cantik, mulut wangi. Sebab Nabi kata apa? La faddafuka. Itu doa Nabi kepada Sayyidina Hasan. 3 patah perkataan dia. La faddafuka. Mulut engkau tak akan berubah, kerana mulut engkau wangi dengan memuji, bersalawat, qasidah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dan memang ada hadis yang mengatakan Sayyidina Hasan bin Thabit ini dibantu oleh malaikat, oleh Sayyidina Jibril alaihi salam, kerana kojo dia tuan, dengan kesenian dia, dengan bakat dia itu, ditulis dakwah, menulis sesuatu, mendeklamasikan sesuatu untuk Nabi SAW. Ini Hasan bin Thabit, tuan-tuan, radhiyallahu an. Maka tuan-tuan, dia tulis, dia sampaikan syair-syair tersebut. Maka tuan-tuan, berdasarkan hadis ini kita katakan dalam masjid boleh berqasidah. Cuma saya ingin menarik perhatian tuan-tuan, saya ingat mesyuarat fatwa 2014 lebih kurang begitulah. Masa tu buat kat PD, Datuk minta saya bentang, Tok Mufti minta saya bentang tentang qasidah dalam masjid. Saya guna sebiji kitab Syekh Nuruddin, Ayyuhal kiram, ad-dufuf inna ad-dufufa fil masjidi haram. Sebuah kitab kecil yang Syekh Nuruddin tulis di Mesir dulu. Saya gunakan buku itu dan beberapa buku lain. As-Sama', buku tu saya minta di Maghribi, Dr. Aiman Akiti post kepada saya. 2-3 kitab saya gunakan. Saya bentangkan dalam syarat fatwa tu mengatakan qasidah boleh, yang tak boleh dufuf, percussion. Tuan-tuan, qasidah silakan, bacalah ya Imam ar-Rusli ya sanadi, bacalah qasidah-qasidah yang tanpa muzik. Tapi kalau melibatkan percussion, kita pakai pandangan kajian Syekh Nuruddin yang mengatakan dufuf tak boleh. Sebab tu berlaku sedikit tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut perkembangan, mungkin Abanet pun tahu, geng-geng Ulfah Jisidik pun tahu, ya, bahawa kalau Syekh dengan kumpulan Habib Yaman memang dipukul pompang dalam masjid, maka kalau Syekh Nuruddin datang, dia tak kasih. Berlaku di Sarawak 2 tahun lepas saya ingat. Tapi Habib Omar akan ikut apa yang Syekh Nuruddin kata. Habib Omar bin Hafiz, apa yang Syekh Nuruddin pakai, itulah dia fatwa yang Habib Omar hormati. Walaupun para habaib di Yaman, mereka mengambil pandangan-pandangan yang lain yang mengharuskan berkompang, berpercussion, berrebana dalam masjid. Tuan-tuan, ini kena faham. Jadi kesimpulan dia, qasidah ni hadis dia. Sayyidina Hasan ketika bertembung dengan Sayyidina Umar, maka Sayyidina Hasan mempertahankan pendiriannya yang mengharuskan qasidah dalam masjid. Tapi kalau dah campur dengan percussion tadi, maka kita ambil pandangan berhati-hati, tidak berpercussion dalam masjid. Kalau nak percussion, kena pindah ke Melaka, pindah ke Selangor. Itu mungkin tak ada fatwa yang melarang. Maka saya kata tadi, ketika saya bentang itu, alhamdulillah ahli mesyuarat setuju, maka itulah keputusan fatwa yang dikeluarkan, boleh berqasidah tetapi tidak boleh menggunakan alat-alat muzik. Tapi kalau kat dataran, itu cerita lain. Okey, luar masjid cerita lain. Dewan solat kita terikat dengan fatwa negeri tadi. Boleh beza tuan-tuan. Balai raya cerita lain, madrasah cerita lain. Baik. Selesai bab qasidah tuan-tuan. Dan ingat, qasidah ni tuan-tuan, dia walaupun nampak macam hiburan, tetapi ada unsur pendidikan. Dia boleh mendidik jiwa tuan-tuan kalau dibaca dengan betul, dengan niat yang baik. Bukan nak lagu-lagukan sangat, bukan nak sodap-sodap, nak libas sampai terabang dia punya percussion tu, bukan nak libas sangat, tetapi biarlah tuan-tuan, penghayatan itu ialah qasidah itu dalam, kalau saya tarikat Ja'fariyah tuan-tuan, dia memang masuk wa madhu rasulillahi mahid dalal. Memuji Nabi itu merupakan antara asbab kuatnya kita menolak bala. Berqasidah kepada Nabi itu asbab turunnya rahmat. Qasidah itu tuan-tuan dibaca, maka hati kita akan menjadi tenang. Tetapi pastilah tuan-tuan, kita mesti bijak
dalam mengatur. Jangan qasidah ayo pula mengaji tak ada. Kalau buat malam 1000 selawat, malam cerita Nabi penuh, kuliah orang tak datang, itu yang kita nak kena botolkan. Kita nak datang dua-dua sekali tuan-tuan kan. Baik. Qala wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini cerita benda makruh pula. Okey, antara benda makruh apa dia? Man sami'a rajulan yanshulu dhallah. Barang siapa mendengar seorang lelaki, tak kisah lelaki ke perempuan ke, akak-akak di belakang tabir itu pun terlibat dengan hukum ini, dia buat apa? Dhallah. Dhallah ni dia punya kambing hilang, minta carilah masjid. Kucing, mana dia punya tompok dan apa, cici, cumi, apa nama kucing, macam nama lah, ada nama Jawa pun ada. Tuan-tuan, binatang sesat dalam masjid, dia cari, jumpa imam tolak announce imam lepas Jumaat 6, kucing hilang lah. Barang hilang, cari dekat masjid. Apa barang yang biasa hilang tuan-tuan? Biasa kalau masjid-masjid kita ni jam, ya Allah, macam-macam jenis ada. Yang tak hilang duit. Kalau setakat jam memang banyak. Apa lagi yang cici je? Banyak stok dah tak tersimpan dah. Cincin sebab dia yang tinggal tu, sebab dia RM2.5. Kalau 250 dia cari balik tu. Tuan-tuan jadi banyaklah barang-barang yang tinggal ataupun hilang, cici sebagainya tuan-tuan. Maka kalau ada orang yang beritahu saya barang hilang, tolong saya hilang barang macam tuan-tuan, dia announcekan macam itu, maka jawab apa? Falyaqul la raddahallahu alaik. Allah tak akan kembalikan barang tu kat kau. Maksudnya, ya Allah, biarlah barang tu hilang tu. Ini jawapan kita kalau ada orang tanya barang dia yang hilang. Tuan-tuan kan. Sebab apa? Ini ilahnya. Ini hikmahnya. Hikmahnya sebab Nabi kata apa? Fa innal masajid lam tubna li hadza. Sebab masjid itu bukan bangunkan untuk kumpul barang, bukan tempat koleksi menghimpunkan barang-barang yang hilang. Masjid ni duit dia untuk imarah, untuk memantapkan akidah, untuk menyucikan hati, bertasawuf, berakhlak. Kalau masuk benda lain, maka di sana ada tegahan tuan-tuan. Maka barang hilang, maka jangan dicari dalam masjid tuan-tuan. Cuma kita kena tengok pula bagaimana ulama berinteraksi dengan hadis ini tuan-tuan. Maka dia kata sebahagian khabar tuan-tuan menjawab dengan barang kau takkan jumpa. Tolong cik, saya hilang barang, duit saya cici RM20. Duit tu tahan lagi. Kalau beg duit hilang cici, ini berat lah. Maka jawapan barang kau takkan jumpa secara nyata, jahran, kuat, cakap kuat-kuat kat si yang hilang barang tu, jahran, cakap kuat-kuat kat dia. Maka sebagian ulama kata secara zahirnya wajib cakap macam tu kat dia. Sebab tegahan ini berat, yang Nabi tak berkenan orang mengambil semula barang ataupun mencari barang yang hilang dalam masjid. Tapi jumhur, kita ambil pandangan jumhur jumhur kata tak adalah wajib dah. Jadi kalau katalah orang hilang barang, encik, bang Haji, Datuk, barang saya hilang, ada nampak tak? Kita tak adalah kata tak nampak je lah. Tak adalah kata kau akan hilang barang kau 40 tahun tak jumpa-jumpa, tak payahlah kita cakap yang tu. Pendapat yang kedua kata tak wajib. Jadi untuk lebih mesra mungkin kita boleh ambil pandangan jumhur ni, tak wajib lah kita kata kat dia barang kau biar tak jumpa padan muka kau. Jangan cakap macam tu lah, sebab dia pun dalam keadaan menggelabah, sedih tuan-tuan. Jadi kita ambil pandangan jumhur, tak wajib kita cakap la radallahu alaik, Allah tak akan kembalikan barang kau. Satu. Kemudian tuan-tuan, kita kena ingat dalam fiqh hadis ini, saya baca dulu yang Syekh Alawi dulu tuan-tuan. Dia kata apa? Larangan tegahan mencari barang yang hilang dalam masjid. Tetapi kita kena faham lafaz hadis tadi dhallah. Dhallah itu ialah binatang ternakan. Jadi memanglah binatang dekat padang ragut, ayam, apa binatang lah kan, dia kat luar, dia bukan boleh kat dalam. Tapi dia macam mana tahu Covid ni, dia pun masuk dalam. Maka sebab tu tak tahulah mana celah-celah kau dulu punya masjid kan, mana ada kapet macam ni kan, celah pokok kau, celah apa dalam masjid, kau masjid, maka cari itu pun tak boleh. Cuma dhallah itu ialah kita kata tadi bentuknya lebih kepada binatang. Sedangkan barang kita yang hilang ni mungkin buku, mungkin handphone, mungkin duit, dia lain. Cuma pandangan kedua tuan yang ambil kira umum, dhallah itu tak kira binatang ko, duit ko, apa benda ko tuan-tuan, tetap tidak boleh dicari dalam masjid. Saya nak faham macam ni.
Tadi memang asal bondo tu kat luar. Binatang. Bukan di roban dalam masjid dah. Roban kat luar, kandang kat luar, pada ragutnya kat luar. Tapi kalau yang barang-barang itu memang bersama kita kan. Tuan-tuan ya. Jadi itu mungkin melihat kepada situasi yang berbeza. Cuma secara umum kita katakan tidak diisytiharkan untuk kita mencari barang kita dalam masjid. Okey tuan-tuan ya. Selesai yang tu. Kemudian tuan-tuan sekalian, kalau boleh kita tengok juga apa yang disebut oleh Prof Dr. Syekh Nuruddin Itir, ya tuan-tuan, 345 453. Saya tengok sikit tuan-tuan dalam syarah beliau macam ni. Okey, dalam dia kata apa tuan-tuan, dalam masalah mencari barang yang hilang. Kalau nak juga ada satu solusi dia, tunggu kat pintu, jangan dalam masjid. Tunggu dekat pintu tu. Tuan-tuan, bisiklah dengan AJK ke, cari sikit ke, kalau jumpa pemilik barang itu, dia bukan berurusan dalam masjid macam berniaga. Sekejap lagi nak cerita berniaga jual beli ni. Maka dia kata, ya tuan-tuan sekalian, tunggu di luar masjid. Kata dia pintu tu lah. Pintu masjid tuan, kita tunggu kat situ, tunggu barang kita di situ. Tuan-tuan okey, baik tuan-tuan sekalian. Kemudian ya, kita kena faham tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Kalau dari sudut nashdud dallah, mencari barang yang hilang di masjid tuan-tuan, tunggu saja di pintu, tanya orang yang keluar nanti, ada jumpa tak barang saya tuan-tuan. Cuma kita kena faham larangan ini macam mana, apakah sampai kepada haram? Ulama kata tidak sampai kepada haram, dia jatuh kepada apa? Makruh. Okey, jadi makruh tu pula kita pecah dua, ada tanzih, ada tahrim. Okey, tanzih ni makruh biasa-biasa, tahrim menghampiri yang haram. Ini satu jawapan tuan-tuan Taib. Kemudian tuan-tuan, sehingga meninggikan suara. Kan yang tak bestnya dia tinggikan suara, dia jerit-jerit, oh siapa nampak dan punya jam, dan boli tong lopeh, siapa nampak kasut dan kan. Meninggikan suara tuan-tuan, saya agak pelik dengan fatwa Imam Malik di sini. Imam Malik mengatakan makruh, jangan nak kata jual beli, jangan nak kata maki orang, marah orang, jangan nak kata cari barang hilang. Kata Imam Malik, ceramah pun jangan tinggikan suara. Imam Malik radhiyallahu an. Pelik tuan-tuan. Tetapi jumhur kata taklah macam tu dah. Mengajar kalau kita slow and steady, orang lagi sodap dah lolap kan. Semua tidur, ceramah seseorang buat apa barang kan. Jadi ceramah pun dia ada seni intonasi dia, kalau nak kena kuat-kuat kalau suara dia sama macam khutbah. Cuma saya terfikir tuan-tuan, kenapa Imam Malik keluarkan fatwa macam ni? Saya punya jawapan ialah kerana beliau berada di masjid Nabi. Kerana Al-Quran kata la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, jangan tinggikan suara kamu. Jadi saya berfikir begitulah, wallahu alam bisa. Ini ilham yang datang setakat ini. Saya berfikir bahawa masjid Nabi dia tak boleh samakan dengan masjid-masjid lain. Masjid lain mungkin kita ada suara tinggi, tapi depan masjid Nabi, Nabi masih hidup, mendengar salam kita, mengenal kita. Maka Nabi tidak akan berkenan, Nabi tidak gembira dengan akhlak, adab, menjerit-jerit ataupun mengajar dengan meninggikan suara sangat. Mungkin itu agaknya rasionalnya fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Malik, meninggikan suara walaupun dalam majlis ilmu juga tetap hukumnya makruh. Okey tuan-tuan Taib. Kita ambil tuan-tuan hadis yang berikut itu, iaitu hadis perawi yang sama, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man tuan-tuan dia kata idza ra'aitum man yabi'u aw yabta' fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijaratak. Ini doa juga, doa tak baik. Apa dia? Kalau ada orang meniaga jual beli dalam masjid, bukan kat galeri, bukan kat beranda dekat halaman bawah kemah, bukan, dalam masjid, ya, maka nak cakap apa kat dia? Tadi la ardahallahu alaik, barang kau takkan jumpa orang yang cari barang. Orang yang berniaga dalam masjid cakap apa kat dia? Doakan dia, la arbahallahu tijaratak, kau takkan untung berniaga kat sini. Tak untung tu katanya perniagaan kau tidak akan berkat. Sebab poin dia sama, masjid tidak dibina atas dasar kumpul barang hilang, bukan dibina atas dasar jual beli. Okey, pembinaan masjid tuan-tuan sekalian, wa annal masajid lillah
fala tad'u ma'allahi ahada, atas dasar tuan-tuan konsep masjid, tujuan masjid lillah, ibadah lillahi wahdah, kan? Maka sebab itu benda-benda yang berkait tadi tu maka tidak dibenarkan. Habis ustaz gerak tabung setiap minggu, ustaz orang lain tak bawa tabung, ustaz dia bawa tabung. Kenapa? Sebab duit tak cukup. Jawapan dia tuan-tuan, kalau masuk khutbah pun tabung boleh bergerak, maka dengar kuliah bolehlah bergerak, cuma isi tak isi je lah. Faham? Cuma fatwa negeri berbeza-beza. Seingat saya Johor tak boleh, Selangor galakkan. Tabung tak jalan, program tak jalan, duit tak ada. Negeri Sembilan fatwa tengah-tengah, nak gerak tak ke pokok dia kau lah, sekati kau lah, tak ada masalah apa-apa. Saya tuan-tuan orang pertama yang khutbah kat Masjid Husin masa saya pengurus dulu, mengurus lembaga masjid. Masjid rasmi saya yang baca khutbah first. Ketika itu Tan Sri tak kasi gerak tabung sampai 5-6 tahun. Sekarang terpaksa gerakkan juga sebab income kita sangat bergantung dengan tabung masjid. Dan kita pula kalau tak bergerak, kita tak pandai bergerak, kita tak nak cari tabung tu. Kalau tabung tak cari kita, kita bersyukur, alhamdulillah hari ni duit aku selamat RM10, kan? Itu beza tuan-tuan, jadi menyebabkan kita kata tadi tuan-tuan, berniaga lain tapi tabung konsep dia lain. Okey, kena faham kan tuan-tuan? Tapi ada pula jadi hukum, kita balik kepada hukum, maka hukumnya makruh. Produk, itulah dia jadi makruh. Kan saya pun sama, promosi buku dalam masjid dia jadi makruh. Cuma jangan buat akad jual beli dalam masjid. AJK Sahah ingat, majalah-majalah banik bawah biar settle luar masjid, lagi selamat kita. Bobby, majalah-majalah kalau jual orang RM10 tu, biar akad di luar masjid, di beranda lah, jangan dalam dewan solat, itu lagi selamat. Kalau tak, kita akan terbabit dengan perkara makruh. Okey? Cuma tadi jalan keluar dia ialah announce, tapi jual beli mesti di luar. Jual beli sah ke tak sah? Okey. Dalam konteks itu tuan-tuan, yang agak keras mazhab Hambali kata jual beli batal, perbuatan haram. Kalau perbuatan haram jual beli dalam masjid, kemudian jual beli tak sah, sumber tu macam mana? Haram lah juga. Income tu jadi haram. Boleh. Cuma tuan-tuan, ini satu pandangan dalam mazhab Hambali. Cuma yang lebih berautoriti dalam mazhab Hambali, Imam Ibnu Qudamah nama dia. Ibnu Qudamah ni kita kata macam Imam Nawawi lah dalam mazhab kita, sangat berpengaruh, sangat kuat dalam hujahnya. Imam Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Muflih kata masih dalam kerangka makruh dan sah jual beli tersebut. Cuma maknanya tegahan tadi tu apa? Jangan nanti kita bermudah-mudah, kan? Nanti masjid nanti jadi macam basah lah pula, kan? Dah tak jadi masjid, tak seronok. Jangan bermudah-mudah nak qasidah sepanjang hari pun tak kono juga. Sebab tu cantik jugalah fatwa kita tadi, jangan sampai percussion, tak seronok juga kan. Jadi sekali-sekala untuk qasidah cantik, tapi tuan dalam bab jual beli barang hilang tadi, dia memang dah ada fatwa yang melarang dalam maksud antara makruh dan haram. Yang haram tu mazhab Hambali, mazhab jumhur masih memilih makruh, tuan-tuan sekalian. Cuma saya biasa sebut nama Imam Ibnu Hazam. Dia ni polik sikit tuan-tuan. Ibnu Hazam kata boleh. Dia memang polik lah. Orang Qabar tak boleh, dia boleh. Orang Qabar boleh, dia mesti tak nak sama dengan orang lain. Dia suka benda polik-polik. Imam Ibn Hazm kata apa masalah? Allah sebut wa ahallallahu al-bai', Allah menghalalkan jual beli. Tak ada sebut pun masjid ke pasar, jual je lah. Macam tu tuan-tuan, main umum payahlah. Ingat faham tuan-tuan? Hadis ayat tadi umum, Allah menghalalkan jual beli, tapi hadis ini telah mengikat masjid bukan tempat jual beli. Jadi selesailah masalah. Okey tuan-tuan, kita teruskan kepada hadis tuan-tuan yang berikutnya, iaitu hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Okey. Sana Hakim bin Hizam ni tuan-tuan, kita baca sikit biografi beliau. Umur 120, tapi dia hebatnya dia 60. Apa 60? 60 zaman jahiliah, 60 zaman Islam. Sana Hakim bin Hizam radhiyallahu an, yang tuan-tuan dia ni lahir dekat depan Kaabah. Saya baca tadi tuan-tuan, dia lahir di hadapan Kaabah tuan-tuan sekalian.
Hakim bin Hizam radhiyallahu an, betul. Wulida fi jawfil Ka'bah qabla al-fil bi 13 sanah. Beliau lahir di dalam Kaabah, tuan-tuan, 13 tahun sebelum berlaku, tuan-tuan, sebelum kelahiran Nabi SAW. Hakim bin Hizam al-Asadi radhiyallahu an katanya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tuqamul hudud fil masajid wa la yustaqadu fiha. Tak boleh, tuan-tuan, didirikan segala dera syarak dalam masjid. Apa dera syarak? Ikut matanlah hudud tadi. Hudud tak boleh buat dalam masjid. Hudud kena pergi dataran, padang, tepi masjid, tompek sembelih korban tu, itu potong tangan orang, rejam kau nak apa kau di situ. Jangan dalam dewan sini kita buat. Sini akad nikah bagus, zikir bagus, kursus haji dulu-dulu bagus. Kan tuan-tuan Jadi hudud tidak dilaksanakan dalam masjid. Termasuk juga tuan al-qawad, qawad yakni qisas. Qisas juga tuan-tuan tidak dilaksanakan dalam masjid. Kalau nak buat, cari tompek yang sesuai. Mana-mana kawasan lapang sekeliling masjid. Kita hari ini ada mahkamah, okey, ada balai polis, maka di situlah kalau nak dilaksanakan hukum syariat, hukum hudud, hukum qisas, kalau nak dilaksanakan di situlah tuan-tuan tempat yang sepatutnya dilakukan perkara tersebut. Maka jawapan dia, okey, dia punya kesimpulan hadis apa? Makruh. Dia bagi makruh lagi, tak sampai haram. Makruh melaksanakan hukuman hudud dan qisas dalam masjid. Okey tuan-tuan, ya. Dan walaupun hadis ini dhaif statusnya, tetapi tuan-tuan, ya, disokong oleh hadis yang lain kerana tegahan masjid. Masjid bukan dibuat untuk menghukum pesalah. Boleh tuan-tuan? Masjid untuk ibadah. Okey, yang tadi hudud, niaga, barang hilang tu cerita lain, tempat lain, bukan di sini tempat dia, ya. Tuan-tuan, dengan tujuan apa tuan? Dia akan kata antara hikmahnya, kata Syekh Nuruddin, Dr. Nuruddin Itir Al-Halabi As-Suri, tuan-tuan, katanya supaya nanti karang darah menitik, kita sedaplah korek tangan orang tu, yang siap lah mampu nak mencuci kan tuan-tuan sekalian kan. Masjid kotor kan, tangan kalau melibatkan nyawa, hukum bunuh, riddah, murtad, semua tu hudud, had yang Allah telah tentukan. Maka di situ dia kata jangan dah buat dalam dewan masjid cantik-cantik dah. Carilah di bawah mana-mana tepi sebelah pondok pagat tu elok tu, sesuai tu, bawah pokok orang parking tak keluar-keluar tu. Situ buat hukum hudud. Dalam masjid, dewan solat jangan dibuat, walaupun hukumnya makruh tuan-tuan. Sebahagian mazhab Hambali kata hukum melaksanakan hudud dalam masjid, menjatuhkan hukuman hudud dan qisas dalam masjid, hukumnya haram. Okey tuan-tuan Tayyib, kita teruskan lagi tuan-tuan, ya. Ada lagi hadis melibatkan seorang sahabat besar yang namanya Sa'ad. Usiba Sa'dun. Sa'ad, dia ada Sa'id, ada Mas'ud, ini semua bahagia lah ni makna dia. Sa'ad ni tuan bin Mu'az nama dia. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kan? Ini Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Senang Sa'ad ni tuan-tuan, dia ni masa dia mati bergogah arasy Allah. Nabi kata pun tuan, Sa'ad ni special, ya, dia punya tisu dia punya sapu tangan dia, ini saya dapat riwayat Syekh Nuruddin Al-Banjari, sapu tangan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Ini antara sahabat yang besar, yang hebat. Dia merupakan JKKK, penghulu kampung, pemimpin masyarakat. Kalau Sa'ad masuk, Nabi kata qumu bisayyidikum, bangun-bangun, hormat pemimpin kamu. Tapi kalau Nabi lalu, Nabi datang, Nabi kata duduk, aku tak suka orang bangun. Tuan-tuan Nabi suruh memuliakan pemimpin dengan cara yang betul lah. Nabi pula tadi tawaduk, tak suka macam orang ajam yang mendewa-dewakan pemimpin mereka. Okey, ini Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an. Tuan-tuan, ketika mana Yaumul Khandaq, okey, pada hari Khandaq, peperangan Khandaq, fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qarib. Tuan-tuan, Sayyidina Sa'ad bin Mu'az pernah cedera, luka pada peperangan Khandaq. Macam mana terjemahan dia kata apa? Ya, pernah seorang sahabat Nabi, kepala kaum Aus, Sayyidul Ansar, penghulu Ansar, ketua orang Aus, kan kita tahu Aus dengan Khazraj kan?
yang Nabi saudarakan. Parah, diurat besar lengannya pada hari Khandak, perang Khandak. Maka Nabi buat apa tuan-tuan? Hospital tak ada masa tu. Kalau nurse tuan-tuan, nurse pertama siapa nama dia? Saya selalu tu ingat nama, masuk malam ni tak ingat saya nama nurse tu dah. Allah, Rufaidah. Rufaidah nurse jururawat pertama dalam Islam. Rufaidah, ra fa ya dal ta marbutah, Rufaidah. Nurse pertama dalam Islam, ya. Tuan-tuan, adapun ya, ini kemah ni tuan-tuan didirikan sebab hospital tak ada zaman tu, belum ada lagi klinik kesihatan ke apa, tak ada. Tuan-tuan, maka Nabi buat apa kemah dekat masjid? Supaya senang nak tengok Sayyidina Sa'ad bin Mu'az cedera tadi, nak rawat, nak bagi dia semangat, nak ziarah dia dekat dengan masjid, dekat rumah Nabi lah, kan tuan-tuan. Maka maknanya apa yang boleh kita faham tuan-tuan dekat sini, boleh mendirikan kemah dalam masjid. Memang pun Covid ni semua ada kemah masjid, nak ukur suhu semua, nak ambil pendaftaran semua masjid, satu Negeri Sembilan, satu Malaysia ada kemah kan ni. Memang kita ikut sunnah betul tuan-tuan. Covid ni macam perang Khandak lah ni, semua cedera kena ambil nama, kena ukur sukat suhu tuan-tuan. Maka kemah tak ada masalah. Kemah More memang steady kat bawah tu, ada kan. Kemah ni boleh dipasang dalam masjid tuan-tuan, dengan tujuan tadi rawatan pesakit, Nabi senang nak ziarah. Dan inilah saya bacakan kata Sidi tuan-tuan Alawi Al-Maliki, kata Sidi Alawi Abbas Al-Maliki tuan, dia kata apa? Inilah klinik pertama dalam Islam. Kemah yang tadi tu, yang untuk merawat Sayyidina Sa'ad dan sahabat yang lain, inilah klinik pertama dalam Islam tuan-tuan. Jadi maknanya, habis macam mana pesakit tadi dia tidur dalam masjid? Kalau kata tepi masjid, sudut masjid, yalah dalam masjid. Kalau macam mana cedera ke macam mana, itulah tempat dia. Maksudnya boleh merawat pesakit dalam masjid. Tapi nanti jangan pula abang-abang bekam ambil kesempatan pula. Geng-geng bekam, saudara ustaz kita yang pandai bekam, janganlah pula buat kat tepi mimbar, tukar mihrab nak ambil berkat. Tak boleh lah dah kan. Kita hari ni tempat kita selesa, pergilah luar masjid, tak ada keperluan pun kita guna dalam kawasan masjid ni. Cuma tuan-tuan nak cerita dulu, memang Nabi SAW menggunakan kemah tadi khusus untuk merawat pesakit yang cedera dalam medan perang Khandak. Cumanya tuan-tuan, dia syaratkan apa? Jangan berlaku pencemaran, talwith. Jangan berlaku darah ko apa ko, benda-benda najis, air besar ke air kecil, itu jangan berlaku. Itu kalau begitu dapat dijaga, boleh membina kemah tuan-tuan dalam kawasan masjid. Okey tuan-tuan, termasuk juga tuan-tuan, dia simpulkan dalam hadis ni, iaitu boleh tidur dalam masjid. Kita tak boleh pun kita boleh kan. Tompek macam ni, aircon ada, sedap dah ni. Maksud tidur ni bukan tidur dalam kuliah dah, baring ya, malam kita iktikaf tak ada lama dah, semayang sikit je, 4 rakaat je tasbih, tidur 4 jam. Janganlah tidur rumah. Tapi boleh jugalah daripada tak ada iktikaf kan, dapat pun iktikaf juga. Tuan-tuan, tidur dalam masjid boleh, walaupun mana-mana perkeliling masjid tulis dilarang tidur dalam masjid. Jadi hukum mana nak pakai? Hukum kitab ke hukum yang perkeliling apa tu, SOP tu? Kau nak pakai tuan-tuan pengurusan masjidnya keputusan. Okey, walaupun imam tu pun dia yang tidur situ sebelah tuan-tuan kan, bolehlah ya. Jadi hukum tidur ni tak jadi masalah. Saudara-saudara tabligh kita kan, mereka kan iktikaf, mereka kan tidur masjid, maka tak adalah halangan sebenarnya, boleh je, dengan syarat apa tadi? Amnut talwith. Jangan kau ngotorkan masjid tu, jangan kotor kan. Kalau masjid bersih, masjid imarah, jadi orang suka tuan-tuan, boleh tidur dalam masjid ya. Tuan-tuan sekalian, harus membina kemah, khaymah dalam masjid kerana keperluan tuan-tuan sekalian. Okey, dan mungkin hadis yang terakhir untuk malam ni, satu lagi hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, katanya apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasturuni ya wa ana anzuru ila al-habasyati yal'abuna fil masjid. Okey tuan-tuan, aku tengok Nabi SAW, Nabi cover aku, yasturuni, Nabi lindung aku. Sebab Sayyidah Aisyah kata ada satu bukan pertandingan, kita kata persembahan silat. Habasyah ni tuan,
mereka sedang bermain, kita kata senjata, kalau kita kata budaya Melayu kita, silat ke, bantailah, taekwondo ke apalah, tuan-tuan maka Nabi bawa Sayyidah Aisyah nak tengok, jom tengok dalam Masjid Nabawi. Nabi pertuntunkan tentera Habsyah, saudara-saudara Habsyah, orang Habsyah yang sedang bermain senjata tuan dalam Masjid Nabi SAW. Maka tuan-tuan, hadis ini kuat, Bukhari Muslim. Jangan pula esok muncul pula persatuan silat seni apalah, semua gayung ko Hanafi ko Maliki ko masuk lah berlatih dalam masjid. Dalam masjid tak boleh sekarang. Padang banyak. Saya ingat tuan-tuan sekali musyawarah fatwa dulu, ada satu masjid hantar permohonan ke Datuk Mufti nak buat padang futsal, takraw, badminton sebelah masjid. Kalau sebelah sebenarnya tak ada sudut hukum, tak adalah isu dia, tak adalah isu kan, bukan dalam dewan solat. Masjid ada kawasan luas, masjid kita tom yam pun ada, semua ada, takkan futsal. Masalah tuan-tuan, dia cerita teori dia ni memang anda. Oh, kami memastikan pemuda-pemuda kampung akan berjemaah memenuhkan masjid. Oh, kami akan memastikan semua. Memang cerita memang best lah, tapi dah buat esok maghrib pun dia tak berhenti, dia bantai main takraw tah. Yang orang tua ni kalau cakap kan, dia kena bayar dengan bola takraw tu, kita tak pasal. Bercerita tuan-tuan memang best. Kita nak pastikan pemuda kita. Nanti tuan-tuan minggu depan kita tengok macam mana masjid itu disalahertikan. Tuan-tuan, disalahertikan. Kita ambil masjid Turki, ustaz. Turki budak dia main apa? Basikal. Apa lagi? Basikal apa tu? Roda tu apa nama tu? Jangan cakap orang putih, dia tak faham skateboard apa nama tu. Paluncur lah apa tu. Wah, Turki boleh. Malaysia ni sempit, jumut. Sedap dia cakap kan. Kita punya kias tu tak kono. Perbandingan kita tu tak kono tuan-tuan. Tak kono buat bandingan Turki. Tengoklah Turki, masjid dia besar mana, padang dia besar mana, ruang dia banyak mana tuan-tuan. Kena bezakan kita, ruang kita ni masjid-masjid lama kan, lagi pula terhad kawasan ni kan. Oh, dia kata masjid mesti biar budak-budak datang, budak-budak kita nak mesrakan dia. Mesrakan apa? Mengacau orang, berteberak apa, bising, menangis apa. Tak kena kias tu, tak kena tuan-tuan. Maka yang tu nanti minggu depan insya-Allah saya sambung. Tuan-tuan, memang ada lah, saya dah baca tadi tuan-tuan jawapan-jawapan yang diberikan. Cuma kena ingat tuan-tuan satu konsep tadi, iaitu masjid tuan-tuan, masjid orientalis ada buat kajian. Ditulis oleh Syekh Itir di sini, kata ditulis bahasa Arab, Louis Masnion, tak tahu macam nama Jawa pula, tak tahulah, orang putih tuan-tuan. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata memang orang-orang kafir ni pergi masjid, dia kan dia kena pergi Putrajaya ke masjid-masjid pelancongan ni lah, masjid Senayan gitu kan, Azhar ke mana, kan dia kena pakai tolokong tu, adalah pakaian yang sopan lah. Sebenarnya dia kata dalam kajian orientalis ni memang orang banyak dapat hidayah kerana masuk ke masjid kita. Tuan-tuan, sebab tu nanti kalau kita bincang, boleh ke masuk orang kafir masuk masjid, ada hukum, ada perbahasan. Tuan-tuan boleh masuk bersyarat jaga adab, jaga kita punya SOP kita, boleh masuk. Tuan-tuan wallahu alam bisawab. Minggu depan kita sambung tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.